Lelaki ini bernama Liu Qingxi. Dia mempunyai istri dan 2 orang anak. Untuk memenuhi keperluan harian, dia bekerja di toko daging sapi yang dimiliki oleh kakek Sugiono. Pada hari itu, ada 2 orang lelaki asing yang datang ke kedai daging sapi tempat Liu Qingxi bekerja. Kedatangan 2 orang lelaki itu kerana ingin meminta wang kepada si pemilik toko. Disebabkan si kakek Sugiono tidak mahu memberikan wangnya, 2 orang lelaki itu pun menggunakan kekerasan. Awalnya, Liu Qingxi hanya bersembunyi, tapi ketika ia mendengar bosnya yang menjerit kesakitan, Liu Qingxi pun cuba menolong si bos dengan cara mendorong si penjahat sambil memeluknya dengan erat. Namun, sewaktu rakan si penjahat ingin membantu sahabatnya untuk melepaskan pelukan si Liu Qingxi dan tiba-tiba kerana kesal dengan Liu Qingxi, penjahat itu pun ingin membunuh Liu Qingxi dan yang terjadi, penjahat itu pun tewas. Kerana tak terima kawannya mati, penjahat itu mendorong Liu Qingxi keluar kerana mengira dapat membunuh Liu Qingxi di tempat yang luas. Tapi Liu Qingxi hanya dengan 1 pukulan dapat membunuh si penjahat itu. Semasa mayat 2 orang lelaki itu diperiksa oleh seorang lelaki yang bernama Detektif Zhu, ternyata salah satu dari mayat itu adalah seorang buronan bernama Yan Dongshen. Detektif Zhu pun melaporkan hal itu kepada ketua kampung. Tapi si ketua kampung itu gembira mendengar laporan dari Detektif Zhu, berarti kes di daerahnya sudah terselesaikan tanpa perlu dikerjakan olehnya. Si ketua kampung itu terus menyumpai Liu Qingxi dan berterima kasih lalu memujinya sebagai seorang pahlawan di hadapan semua penduduk kampung kerana berjaya membunuh Yan Dongshen, iaitu pembunuh paling kejam. Semua penduduk kampung memuji Liu Qingxi kecuali Detektif Zhu. Detektif Zhu masih merasa hairan dengan Liu Qingxi kerana dapat membunuh penjahat terlatih paling kejam. Pada malam harinya, Detektif Zhu pergi memeriksa mayat Yan Dongshen secara teliti dan ia melihat mata mayat itu berdarah dan mengetahui bahawa si mayat telah dipukul di titik penting, iaitu bawah titik samping kepala. Yang dapat menghentikan detak jantung cukup 1 pukulan saja, tetapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang kemampuan luar biasa. Singkat kisah, di keesokan harinya, Detektif Zhu mendatangi rumah Liu Qingxi. Detektif Zhu menanyakan tentang keluarga Liu Qingxi kepada istrinya. Istri Liu Qingxi menyuruh si detektif untuk menanyakan sendiri dengan Liu Qingxi. Tanpa berlama-lama, Detektif Zhu pergi menyumpai Liu Qingxi untuk menyoal siasat tentang kematian 2 orang penjahat yang telah ia bunuh. Detektif Zhu pun menyoal bagaimanakah telinga si Yan Dongshen bisa putus. Liu Qingxi mengatakan bahawa penjahat itu saling melukai dan ia hanya memeluk salah satu penjahat itu dengan erat tanpa melepaskannya. Setelah mengetahui kejadian sebenar, Detektif Zhu kembali menyoal Liu Qingxi bagaimanakah Yan bisa mati masa itu. Liu Qingxi pun terus keluar lalu pergi ke sungai dan memberitahu Yan Dongshen menolaknya keluar lalu menenggelamkannya. Dengan penjelasan yang diberikan Liu Qingxi, Detektif Zhu cuba membayangkan kejadian sebelumnya. Dan akhirnya Detektif Zhu baru mengetahui kematian 2 orang penjahat itu telah dibunuh secara profesional. Tapi dia tidak ingin menangkap Liu Qingxi. Pada ketika itu, tatkala Liu Qingxi membunuh 2 orang penjahat itu tanpa diketahui oleh orang lain, Detektif Zhu ingin mengetahui tentang kehidupan silam Liu Qingxi dan bagaimanakah ia menjalankan kehidupan sehariannya. Detektif Zhu berniat akan menangkap Liu Qingxi setelah ia melihat bagaimanakah Liu Qingxi menjalani kehidupan sehariannya dengan berbekalkan ilmu bela diri yang ia miliki. Singkat cerita, semasa Liu Qingxi mengangkat buluh, Detektif Zhu berpura-pura ingin menolongnya padahal ia sengaja mengayunkan buluh yang mereka pikul bersama-sama. Sudah pasti Liu Qingxi jatuh ke bawah semasa melintasi jambatan. Tapi beruntung ia dapat selamat kerana memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada malam harinya, Detektif Zhu makan malam bersama keluarga Liu Qingxi. Detektif Zhu sengaja menanyakan kepada Liu Qingxi bahawa bukankah dia dulu pernah memiliki kuda.
Dengan muka tenang, Liu Qingxi menjawab bahwa dulu dia memang pernah memiliki kuda, tapi kudanya itu telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. 但后来被我爹杀了，我妈杀了，然后给我吃。不早了。 Setelah mendengar jawapan dari Liu Qingxi, detektif Zhu pun langsung pergi ke atas kerana ingin tidur tanpa kerelaan Liu Qingxi. 没得关系。 Semasa tidur malam, detektif Zhu melihat-lihat Liu Qingxi tidur. Detektif Zhu ingin mengetahui keadaan badan Liu Qingxi. 杀因为变成如来清白，这全身 Di saat Liu Qingxi menyadari tingkah laku detektif Zhu, ia pun segera bangun lalu pergi dari tempat tidurnya kerana ingin minum. Sudah habis kesabaran Liu Qingxi di keesokan harinya, akhirnya ia pun mengaku bahawa dia sebenarnya adalah buronan dan lari dari tahanan 10 tahun lalu kerana telah membunuh. 我曾在荆州坐牢10年，人比出生还贱，因为他贪，闹得栽下去。 Dia ingin berubah dan harus meninggalkan kampung halamannya untuk mulai hidup baru. 新来过，我差一点点就会。 Setelah mengakui kesalahan yang telah dia lakukan, Liu Qingxi pun terus meninggalkan detektif Zhu dan berlalu pergi dari tempat itu. Di keesokan harinya, detektif mendapat info dari rakannya. Ternyata Liu Qingxi ialah dari kumpulan 72 iblis. Nama sebenarnya ialah Tan Long, sekaligus komander kedua dari kumpulannya. 二当家的就是宗。 Sudah pasti detektif segera ke kota kerana ingin meminta surat tangkapan untuk menangkap Tan Long. 你是替蛇地杀了捉拿疑犯。 Di sini supaya sama-sama senang kita panggil je Liu Qingxi Tan Long kerana itu ialah nama aslinya, okey? Namun semasa detektif di perjalanan ia menemui Tan Long. Tan Long melihat detektif Zhu yang seperti tergesa-gesa ingin pergi dari sana. 你要去哪？ Mengetahui detektif yang ingin pergi ke kota, Tan Long yang kesian dengan si detektif pun membawanya menuju jalan pintas supaya bisa sampai ke kota sebelum malam tiba. Semasa mereka berdua berjalan, Tan Long menanyakan kepada detektif apakah dia akan menutupi kes Tan Long setelah pergi dari desa itu. 回去以后，你真的会销案吗？ Detektif hanya mengiyakan saja kerana ia takut dibunuh oleh Tan Long. 鬼， Sebelum berpisah, Tan Long memberitahu detektif Zhu agar tetap jalan lurus sahaja untuk menuju kota Feng. 我们就在这儿分手。 Sesampainya di kota, detektif Zhu terus mendatangi hakim untuk meminta surat penangkapan Tan Long. Tapi kes Tan Long sudah lebih dari 10 tahun, hakim menolak untuk memberikan surat tangkapan. Detektif memberikan 20 emas kepada hakim supaya dia mendapatkan surat tangkapan itu. Mendengar hal itu, hakim itu pun bersetuju memberikan surat tangkapan tersebut. Di malam hari, hakim pergi berjumpa dengan ayah Tan Long kerana ingin memberikan informasi bahawa Tan Long akan ditangkap lalu dihukum mati. 记得儿子，是不是？ Bukannya mendapat uang ataupun pujian, tapi hakim itu mati dibunuh oleh ayah Tan Long. 你好大个胆！ Ayah Tan Long lalu menyuruh anak buahnya untuk pergi menemui Tan Long lalu dibawa pulang. Di keesokan harinya, detektif dan beberapa petugas polis menuju ke kota tempat tinggal Tan Long. Pada masa bersamaan, anak buah ayah Tan Long sudah menemui Tan Long di pesta keramaian. Wanita berbaju putih itu menyuruh Tan Long untuk mengaku bahawa dia sebenarnya ialah Tan Long, bukannya Liu Qingxi. Awalnya Tan Long mengaku bahawa dia adalah Liu Qingxi, bukannya Tan Long. Liu Qingxi! Kerana Tan Long tidak mengaku, wanita berbaju putih itu membunuh seorang tua kampung yang ada di sekitar itu. Tapi ketika wanita berbaju putih itu sekali lagi ingin membunuh orang tua yang ada di sekitar itu dan tiba-tiba Tan Long pun akhirnya melawan dan yang terjadi kerana Tan Long tidak ingin si wanita mencederakan orang yang ada di sekitarnya, dia pun berlari mencari tempat yang sesuai untuk bertarung. Kejar-kejaran pun terjadi.
Dengan tangan kosong, Tang Long melawan wanita itu yang menggunakan pisau. Dan kerana ilmu bela diri yang tinggi tahapnya, Tang Long dengan mudah mengalahkan si wanita itu hingga tak bernyawa. Singkat cerita, Detektif Zhu dan beberapa petugas polis sudah datang di desa Tang Long tinggal. Melihat desa tersebut berantakan, petugas polis itu tidak jadi menangkap Tang Long tatkala kumpulan 72 iblis yang akan datang ke desa itu untuk membawa paksa Tang Long. Biarlah mereka berbunuh satu sama lain. Dikalau Tang Long sudah tak bernyawa, barulah petugas polis itu membawanya. Lalu petugas polis itu pergi meninggalkan Detektif Zhu. Malam harinya, Detektif Zhu berubah fikiran ingin membantu Tang Long kerana ia kasihan melihat Tang Long akan dibunuh oleh kumpulan 72 iblis. Detektif Zhu memberi strategi kepada Tang Long dengan cara Tang Long harus mati supaya kumpulan 72 iblis tidak membawanya ataupun membunuhnya. Detektif Zhu menjelaskan kepada Tang Long bahawa ada 3 tahap mati. Yang pertama koma, setelah itu degenerasi dan kematian akhir. Dalam tahap pertama, Tang Long akan kelihatan seperti mati. Kebanyakan orang akan percaya, tapi sebenarnya ia koma dan dengan begitu barulah petugas polis mau membawanya pergi. 文秘状态，不为 真的死了。 Tapi untuk menipu kumpulan 72 iblis tidak semudah itu. Tang Long harus masuk ke tahap lebih bahaya. Detektif Zhu akan menekan titik nadi di leher Tang Long untuk masuk ke tahap degenerasi. Di tahap tersebut, nafas dan jantung Tang Long akan berhenti. Tang Long hanya dapat bertahan sampai 15 minit. Tapi jika detektif lambat menekan kembali titik leher Tang Long akan mati selamanya. 就会变成整死。 Singkat kisah, di keesokan harinya, semasa Detektif Zhu dan petugas polis membawa mayat Tang Long, kumpulan 72 iblis menemui mereka. Detektif Zhu pun dengan segera menekan titik leher Tang Long supaya masuk ke tahap degenerasi. Di saat kumpulan 72 iblis menghampiri rombongan si detektif, Detektif Zhu mengatakan kepada kumpulan 72 iblis bahawa dia membawa mayat Tang Long ke pengadilan. Mendengar hal itu, salah satu kumpulan 72 iblis pun memeriksa tubuh Tang Long dan awalnya kumpulan 72 iblis percaya bahawa Tang Long sudah mati. Kumpulan 72 iblis bernyanyi untuk mengenang si Tang Long, iaitu komander mereka yang kedua. Sedangkan Detektif Zhu merasa cemas kerana masa yang sudah hampir 15 minit. Di sisi lain, ayah Tang Long sekaligus komander yang pertama kumpulan 72 iblis mendatangi tempat persembunyian orang kampung kerana ingin mencari anak Tang Long serta istrinya. Dan akhirnya berjaya menemukan keluarga Tang Long. Di sela-sela kumpulan 72 iblis menangis dan bersedih, Detektif Zhu akhirnya menyadarkan Tang Long semula kerana masanya sudah tepat 15 menit tapi malang. Dan malangnya Tang Long memotong tangannya kerana dia ingin keluar dari kumpulan 72 iblis. Melihat hal itu, kumpulan 72 iblis pun tidak jadi membawanya. Singkat cerita, Tang Long pulang ke rumah, tapi ayahnya ada di rumah bersama keluarga Tang Long. Melihat tangan Tang Long sudah tiada sebelah, ayahnya pun Tang Long mengatakan dia sudah keluar dari kumpulan 72 iblis. Setelah itu, ayah Tang Long memberi anaknya makan kacang, tapi tiba-tiba istri Tang Long ingin menyelamatkan anaknya, tapi dia ditolak. Tang Long lalu menegaskan kepada ayahnya bahawa dia sudah memotong tangan kirinya, jadi mereka sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Ayahnya akan membiarkannya pergi sambil mengatakan dia orang yang adil. Ayahnya juga mengatakan bahawa dia akan membawa cucunya kerana darah Tang Long adalah miliknya, begitu juga cucunya. Sewaktu ayah Tang Long ingin membunuh anaknya dan tiba-tiba setelah menyelamatkan anaknya, Tang Long cuba menyerang ayahnya dengan menggunakan pedang.
Tak lama kemudian, Detektif Zhu datang ke rumah Tang Long kerana ingin menolong Tang Long. Detektif itu pun terus pergi ke bawah rumah Tang Long. Tapi ayah Tang Long yang jauh lebih tinggi ilmu bela diri itu ditetak dengan parang setajam apapun tidak akan terluka. Sedangkan Detektif Zhu di bawah menyucuk telapak kaki ayah Tang Long, tetapi tidak berjaya untuk membuatnya tumbang. Justru detektif itu juga dilempar oleh ayah Tang Long hingga keluar rumah. Kerana takut, isteri Tang Long berlari membawa anaknya bersembunyi. Tetapi ayah Tang Long menolak isteri Tang Long hingga pingsan. Beruntung Tang Long kembali untuk melindungi anaknya. Tapi dia tidak dapat melawan ayahnya sehingga ayahnya menendangnya hingga keluar rumah. Dan di saat ayah Tang Long ingin membunuhnya, secara tiba-tiba Detektif Zhu dengan pantas mencucukkan jarum di leher ayah Tang Long. Dan ayah Tang Long pun terus tewas disambar petir. Dan akhirnya Tang Long pun bebas dari kumpulan lamanya. Dan filem pun tamat.